pentingnya isu ini kerana dalam mana-mana pembangunan kota, khususnya kota seperti Kuala Lumpur, harus ada sistem, harus ada garis panduan, dan Pelan Deraf Kuala Lumpur inilah yang akan memastikan kita tahu contohnya kawasan zon hijau yang harus dilindungi, contohnya kawasan berkepadatan tinggi dan berkepadatan rendah. Kenapa? Kerana rakyat tidak mahu dilambakkan, dibeban dengan kesesakan lalu lintas bila masa semua kawasan hanya diberikan untuk keuntungan pemaju. Makanya bila masa Datuk Seri Adnan memaksa kemungkinan kegagalan ataupun dibatalkan Pelan Deraf Kuala Lumpur yang dahulunya dipaksakan kepada kami semasa dalam rundingan dipaksa menandatangani akta rahsia rasmi kerana kata beliau Pelan Deraf ini begitu penting, harus menjadi garis panduan. Tetapi ternyata dalam proses ini kita lihat, pada saya ada tangan hitam menunjukkan ada usaha untuk melebihkan keperluan, kemahuan dan juga kepentingan pemaju. Kita harus ingat, kalau tidak ada garis panduan, adakah di Kuala Lumpur ini semua kelulusan hanya mengikut tamak haloba, mengikut kepentingan pemaju. Sudahlah rakyat sekarang dibebankan dengan kualiti hidup yang amat rendah. Ya, saya fikir kalau kita tidak mengikut satu sistem, maka kita hanya membiarkan malapetaka berterusan. Dan kerana itulah saya minta pihak media, isu ini sangat penting. Kita pergi, kita beri bantahan seperti Wabi Tok Angkau Y sebutkan. Kita jalankan tanggungjawab kita kepada sebagai rakyat Kuala Lumpur yang bertanggungjawab. Tetapi bila pihak berkuasa, Menteri Wilayah Persekutuan sendiri tidak menunjukkan kebertanggungjawaban, to whom do we depend on? Can you imagine right now, if you are against any particular development, you have no power, zero power to block that development. You know why? Because they flout the law. They flout their very own guidelines. So who is it can we depend on to protect and preserve as proper guardians of the people of Kuala Lumpur? So for me, nothing short of his resignation, nothing short of him being sacked, it should be tolerable. Really, it is too much. From the beginning of his tenure until now, I only sense that it's going to be further and further encroachment into our rights. It's a dictatorship of Kuala Lumpur, and we have to see an end to it. Saya harap utusan pun ambil serius. Kenapa? Mana lagi kawasan Bukit Bukau hijau yang sepatutnya menjaga persekitaran bagi kualiti hidup warga Kuala Lumpur. Kenapa kita dinafikan semua ini sementara menteri-menteri UMNO Barisan Nasional boleh duduk di kawasan yang sangat-sangat selesa dengan hijauan alam sepanjang zaman? Are you saying that we deserve less? So I really hope bukan saja semua media, berutusan Malaysia juga jalankan tanggungjawab, berikan maklumat kepada rakyat supaya mereka tahu tidak boleh kita terima menteri sebegini.